Hello, what's up dan selamat pagi di mana pun kamu berada untuk menonton pada hari ini. Dan pada hari ini di Pesek-Pesek Show kami akan fokus kepada penggunaan vaksin. So, vaksin digunakan dalam bentuk yang misteri dan ia sometimes orang memanggilnya sebagai satu perkara yang magic. Jadi betul ke? Jadi untuk kita mengetahui lebih dalam, jadi mari kita mulakan. Jom. Vaksin mengandungi bahan aktif dipanggil antigen. Antigen ini sama ada dalam bentuk virus hidup atau mati, protein virus yang telah disucikan, toksin bakteria yang telah dilemahkan atau sebahagian dari struktur bakteria. Namun begitu, telah dipastikan bahawa di dalam vaksin tiada bahan yang membahayakan tubuh. Kaedah vaksin telah lama digunakan malah semenjak tahun 1800 lagi di sekitar Eropah apabila penyakit cacar air telah meragut lebih 400,000 orang setiap tahun. Namun, berkat dari penemuan vaksin oleh Edward Jenner, penyakit ini telah berjaya dihapuskan sepenuhnya. Walaupun begitu, ramai orang tidak mengetahui perbezaan di antara vaksin dan serum. Jika vaksin mengandungi cibisan bakteria yang telah dilemahkan, serum pula mengandungi cair tubuh yang telah mempunyai sistem kekebalan terhadap sesuatu penyakit. Vaksin adalah kaedah jangka panjang bagi mengelakkan jangkitan, manakala serum pula adalah kaedah jangka pendek yang memberikan kesan serta-merta. Masuk kepada topik bagaimana vaksin bekerja. Antigen yang disebut virus hidup yang dilemahkan atau virus yang telah dimatikan dimasukkan ke dalam badan dengan cara disuntik. Setelah dimasukkan ke dalam badan, akan berlaku proses priming. Priming adalah proses perangsangan sistem imunisasi badan sel B oleh patogen untuk menghasilkan antibodi yang melindungi badan dari virus luar. Apabila badan terdedah dengan virus yang sama di masa hadapan, sel memori akan merangsang sel B untuk menghasilkan dan memusnahkan virus tersebut. Sebelum vaksin diedarkan kepada pengguna, ia haruslah dibangun atau dihasilkan dengan teliti. Ini adalah proses pembuatan vaksin secara umum. Proses ini mengandungi 4 langkah pada dasarnya. Langkah pertama ialah pembiakan. Organisma hidup atau virus dibiak khusus untuk sesuatu vaksin tersebut. Seterusnya, langkah pengasingan. Pengasingan organisma hidup daripada sel atau media pertumbuhan yang digunakan semasa langkah pembiakan dan juga dia akan melemahkan. Langkah ketiga pula ialah fasa penulinan. Ia dijalankan dengan cara memisahkan bahagian khusus untuk digunakan dalam vaksin. Langkah terakhir yang diambil ialah formulasi. Formulasi ialah pencaburan bahan hasil penulinan ke dalam larutan dengan kepekatan yang sesuai dan penambahan komponen yang berkaitan. Anda bersama saya dalam segmen Tanya-Tanya Pesek. Nama saya Ahmad Deodin dan saya telah menerima soalan daripada seorang insan bernama Hai Ali bin De berkenaan vaksin dalam Islam. Pertama sekali, kita mesti memahami istilah istihlak dan istihalah. Istihalah ialah proses perubahan hukum daripada haram ke halal apabila bahan haram tersebut bertukar struktur kimia dan fizikalnya. Istihalah pula adalah apabila bahan haram dicampurkan dengan bahan suci yang berlipat kali ganda. Contohnya, seperti menitiskan arak ke dalam air. Kedua-dua hukum ini adalah suci dan sah. Jika ada vaksin yang dibuat daripada bahan suci dan diyakini sumbernya, adalah elok kita memilih vaksin tersebut kecuali darurat, kerana menjaga nyawa adalah keutamaan dalam syariah. Sekian, terima kasih. Harap menjawab soalan. Hai semua, so sekarang kita akan masuk ke dalam satu topik yang agak kontroversial dan yang semakin menambah dan semakin berleluasa di media sosial, iaitu betul guys, sekarang kita asyik mendengar istilah anti-vaxxer ini di media sosial, di mana-mana sahaja. Apalagi dalam
pandemik yang semakin hari semakin teruk. Kepada viewers yang di sana, we hope you are safe and we hope you are taking care of yourself. So sekarang kita akan membincangkan apakah maksud istilah anti-vaxxer ini. So apakah maksud dia? Jom kita tengok. So apakah maksud istilah anti-vaxxer? So anti-vaxxer merupakan satu istilah atau gelaran yang diberikan kepada golongan yang membantah penggunaan vaksin secara menyeluruh. Mereka percaya bahawa vaksin membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. So inilah maksud anti-vaxxer. Tetapi, apakah sebab mereka membantah penggunaan vaksin ini secara total? Ini adalah disebabkan oleh satu research yang dibuat oleh Andrew Wakefield tentang hubungan vaksin dengan autism. So, apakah mitos yang dipercayai oleh seorang anti-vaxxer? Jom kita saksikan. Terdapat beberapa mitos yang dipercayai oleh seorang anti-vaxxer. Antaranya ialah vaksin boleh menyebabkan autism. Disebabkan penyelidikan oleh Andrew Wakefield, ramai yang percaya vaksin ini boleh menyebabkan autism dalam kanak-kanak. Hal ini salah sebab tidak ada penyelidikan yang lain boleh mengukuhkan pernyataan tersebut. Sebab adanya autism ini masih belum dapat ditentukan, tetapi doktor-doktor sudah boleh mengenal pasti simptom awal untuk autism dalam kanak-kanak sebelum mereka mengambil MMR vaksin. Mitos yang kedua ialah imuniti badan bayi tidak mampu menghadapi vaksin yang banyak. Ini juga salah sebab bayi sebenarnya mempunyai tahap imuniti yang cukup kuat. Secara teori, seorang bayi mampu mendapat sebanyak 10,000 vaksin dalam satu masa. Mitos yang ketiga ialah imuniti semula jadi lebih baik daripada imuniti dari vaksin. Imuniti semula jadi merupakan imuniti yang terbentuk selepas jatuh sakit akibat terjangkit sesuatu penyakit. Tetapi hal ini boleh mendatangkan lebih banyak akibat yang buruk daripada yang baik. Okey, so nampaknya kita dah sampai dalam hujung acara kita. Terima kasih lagi kerana viewers sudi menonton Peset-Peset Show hari ini. Sebelum kita akhir, saya ada satu soalan untuk kita semua. Yes or no to vaccine? Sekian saja dari Peset-Peset Show. Bye-bye.